Okey, muka surat 32 kita sambung. Lorikkan jawapan yang betul. Hikmah belajar dan mempelajari Al-Quran. Okey, melemahkan akal. Hikmah ni kebaikan belajar Al-Quran. Melemahkan akal, salah. Jadi tak payah warnakan, dia suruh warnakan. Dia suruh warna lorikkan. Lorikkan tu maksudnya conteng gitu. Okey, yang kedua melembutkan hati, betul. Jadi conteng, lorikkan. Hikmah mempelajari Al-Quran, kebaikan mempelajari Al-Quran. Seterusnya melalaikan pembacanya, salah Seterusnya menyembuhkan penyakit rohani dan jasmani, betul. Al-Quran ni adalah penawar, iaitu ubat kepada diri kita. Boleh jadi ubat Al-Quran ni Menajamkan ingatan bila kita baca Quran, betul. Mencerahkan kepala otak kita mencerahkan otak kita, mencerahkan akal kita, menyenangkan kita untuk belajar, menyenangkan kita untuk menghafal Al-Quran ni. Menenangkan jiwa, betul. Lorikkan, ada berapa ni? Ada 4. Okey, seterusnya latihan 7. Pilih dan tulis. Akibat tidak okey, ni yang keberapa ni? Okey, ada lagi 2 Akibat tidak mempelajari Al-Quran. Yang pertama, jiwa tenang. Salah, jiwa tenang ni adalah kebaikan. Kebaikan mempelajari Al-Quran. Ditipu syaitan, betul. Tulis ditipu syaitan kat sini. Bila kita tak belajar Al-Quran, kita tak tahu apa-apa. Sebab Al-Quran ni kan sumber ilmu. Semua benda ilmu ada dalam Al-Quran. Bila kita tak belajar Al-Quran, kita mudahlah. Bukan ditipu syaitan je, ditipu manusia pun senang bila kita tak belajar Al-Quran ni. Okey, seterusnya malas bekerja. Bila tak belajar Al-Quran ni malas bekerja, betul? Betul. Sebab Al-Quran ni adalah panduan hidup kita. Bila kita tak ada panduan hidup kita, kita pun malas nak buat apa-apa. Kita tak ada tujuan hidup. Okey? Seterusnya lembut hati. Lembut hati adalah kebaikan Al-Quran. Tidak berjaya, betul. Berisiko untuk tidak berjaya. Tuliskan tidak berjaya akibat tidak belajar Al-Quran. Tapi macam mana dengan orang kafir? Orang Cina tu berjaya je tak belajar Al-Quran. Itu dah bab lain Itu namanya istidraj. Istidraj ni maksudnya apa ni? Istidraj ni untuk orang-orang yang engkar dengan Tuhan dengan Allah, yang tidak mendengar, yang tidak taat kepada Allah, ataupun orang kafir. Jadi Allah bagi dia kesenangan kat dunia, tapi belum tentu dia, kalau dia tak bertaubat, dia tak akan selamat lah. Tak akan selamat di akhirat. Itu namanya istidraj. Memang Allah bagi kejayaan di dunia, Allah bagi dia senang, biar dia makin lalai. Bukan makin dia bersyukur. Allah bagi semua tu biar dia makin lalai, biar dia makin lupa daratan, tak bertaubat, tak sedar. Jadi istidraj tu bukanlah perkara yang baik lah. Jadi seterusnya, dimurkai Allah bila kita tak belajar Al-Quran, betul. Dimurkai Allah. Hidup susah, ya betul, hidup susah. Hidup tak berkat bila tak belajar Al-Quran ni. Dah habis, rajin belajar adalah kelebihan. Jadi itu saja salin Okey, seterusnya yang terakhir, latihan 8. Tuliskan beradab atau tidak beradab pada gambar di bawah. Tuliskan beradab atau tidak beradab. Jadi ustazah tanda right ni maksudnya beradab lah Kalau ustazah tanda pangkah, itu tak beradab. Ni contoh. Okey, yang pertama, dia belajar Al-Quran tapi dia tak tutup aurat. Nampak? Togel kepala dia. Beradab ke tidak? Tidak. Adab baca Al-Quran, adab belajar Al-Quran, kenalah menutup aurat. Okey, walaupun benda tu tak wajib, tapi adab kita kena jaga dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bukan buku teks, bukan buku teks matematik, bukan buku teks sains, bukan buku teks bahasa Melayu, bukan komik, bukan majalah. Al-Quran ni adalah kalamullah, kata-kata daripada Allah, kalam Allah. Okey, jadi ni tak beradab, tulis tak beradab. Ustaz tanda pangkah ni maksudnya tidak beradab, tulis yang ni. Nombor 2. Okey, ni alhamdulillah tutup aurat semua adalah beradab. Tulis beradab. Beradab yang ni. Yang kanan ni beradab, yang kiri ni tidak beradab. Nombor 3. Belajar Al-Quran macam ni. Beradab ke tidak ni?
beradab juga yang ni boleh belajar macam ni walaupun tak duduk depan, boleh macam ni. Ustazah pun ajar orang pun kadang-kadang macam ni. Jadi ini adalah beradab. Yang penting tutup aurat. Okey, seterusnya. Baca Al-Quran dalam tandas. Beradab ke? Tidak. Bacalah Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, di tempat yang bersih. Kalau tak ada keperluan untuk baca dalam tandas, tak perlu. Kalau ada keperluan macam apa, ada gangguan ke, perlu baca untuk lindungi diri, tak apa. Ini kalau saja-saja baca, itu jadi tidak beradab, jadi tidak elok, tidak bagus. Okey? Al-Quran ni suci. Kenapa kita kena baca tempat kotor? Okey? Saja-saja baca tak boleh. Okey, seterusnya. Ini menindih Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Ni Al-Quran dia tindih dengan kitab matematik, kitab apa, surat khabar semua tu, Apple semua. Beradab tak? Tidak. Tidak beradab. Al-Quran seharusnya diletak di tempat yang paling tinggi. Di tempat yang paling tinggi. Sebagai adab, kita kena muliakan Al-Quran. Bukannya kita tindih-tindih macam buku biasa. Al-Quran bukan buku biasa. Okey, jadi seterusnya. Mari mengaji Al-Quran. Okey, ini beradab lah. Ini tak ada apa-apa masalah. Okey, itu saja untuk hari ini. Latihan untuk hari ini itu saja. Dari muka surat 27 sampai 34. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh rujuk Ustazah, boleh WhatsApp Ustazah. Okey, untuk hari ini itu saja. Next class kita akan masuk tajuk lain lah, tajuk baru. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.